Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah kita dapat sambung balik line kita yang hanging, ya, tak bergerak gambar di depan saya. Mudah-mudahan kali ini lancar siaran kita hendaknya. Sahabat-sahabat sekalian, apakah boleh dengar jelas suara kita daripada Bandar Baru Bangi ini, ya? Dari Bandar Baru Bangi ini, harapnya dapat dengar dengan clear, jelas dan juga lancar perjalanan majlis ilmu kita malam ini. Terima kasih Lia daripada Kuala Terengganu, Saudara Hasan, Abang Din daripada Bank Rakyat kita, begitu juga Abang Bobby, Ayanda Cikgu, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Baik, kalau jelas, kita nak teruskan kuliah kita malam ini, siri yang ke-26, berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita tidak akan membicarakan tentang kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tak masuk lagi tajuk itu. Walaupun kita sudah pun membahaskan sirah kita, dah umur baginda 62 tahun. Ini adalah kerana sebelum kita menyelami dan merasai detik-detik berpisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita, yakni setahun selepas 9 hijrah yang kita sudah nyatakan ini, adalah amat baik kita kenal terlebih dahulu siapakah Nabi kita, siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, iaitulah satu Rasul yang dikatakan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan mengapa manusia terikat jiwanya ataupun batinnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atas dasar itulah, apabila kita mengenang dan mengenal dengan sepenuh-penuh kenal akan siapakah Nabi kita itu, maka barulah kita dapat merasai betapa besarnya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita khatamkan pengajian sirah kita berasaskan Ar-Rahiqul Maktum itu pada malam besok dan juga lusa, insya-Allah. Kita tengok bagaimana aturan jadualnya. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita sedang membicarakan tentang satu insan yang paling sempurna, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak datang rahmat melainkan sebesar-besar rahmat Allah, iaitulah diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah pengarang kitab kita ini, Allamah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang mengarang Ar-Rahiqul Maktum, kitab asas kepada perbincangan sirah kita yang sudah masuk ke siri 26 ini, telah menggambarkan dalam bab pertama, awal hari itu kita belajar bagaimana kesesatan, kegelapan, kezaliman orang-orang Arab jahiliyah itu, yang mana dengannya menyebabkan para ulama dan ahlus siyar mengatakan orang Arab jahiliyah terdahulu sudah tidak ada beza lagi dengan binatang. Maknanya mereka dengan binatang sudah tak ada beza. Yang kuat menekan yang lemah, yang lemah bertambah lemah. Bahkan satu orang bapa yang berzina melahirkan anak zina perempuan. Apabila anak itu sudah besar, tergamak, ia meniduri kembali anak zinanya itu.
Dan seorang wanita yang berzina melahirkan satu orang anak laki-laki. Menjadi tergamak bagi anak laki-laki itu bila besar nanti, ia kembali menggauli, tidur kepada ibunya itu. Atas dasar itulah, saudara-saudara sekalian, Allah menyifatkan rahmatnya, diutuskan Nabi kepada kita, sehinggakan Nabi disifatkan pada 12 Rabiul Awal bila dilahirkan itu adalah satu permulaan keluarnya manusia daripada menghambakan diri kepada nafsu dan syaitan kepada adanya Tuhan, adanya panduan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan bila sebut Nabi ni sahabat-sahabat sekalian, apakah maksud Nabi? An-Nabi, Nabi itu maksudnya man naba'ulahu, satu orang yang diberi berita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya disampaikan wahyu kepadanya. Maka apabila wahyu itu diterima oleh satu orang laki-laki dan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadilah ia nabi daripada Allah. Tetapi kalau risalah ataupun wahyu tadi datang kepadanya, maka disuruh pula sebarkan ataupun kembang dan ajarkan kepada umat ataupun kepada kaumnya, maka menjadilah nabi itu laginya rasul. Nabi lagi rasul. Nabi lagi rasul. Dan sahabat-sahabat sekalian, nabi-nabi ini terlalu banyak. Nabi-nabi ini terlalu banyak. Dikatakan sebahagian pendapat menyebut 124,000 orang nabi-nabi. Ramai. Terlalu banyak. 124,000 orang nabi-nabi. Yang mana sebahagian besarnya kita tidak tahu. Sebahagian besarnya sahabat-sahabat sekalian kita tidak tahu. Ini berdasarkan nas Al-Quran ada sebut, man lam naqsus alaik, maknanya ada yang kami tak cerita, lam naqsus alaik, kami tidak cerita kepada kamu. Dan daripada 124,000 orang nabi-nabi itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian nabi. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidul Anbiya, penghulu nabi-nabi, dan juga mursalin, penghulu bagi rasul-rasul. Bayangkan ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bayangkan bagaimana pula rahmat dan ketinggian yang Allah Ta'ala turunkan limpahan kurniaannya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman ataupun yang mengikut panduan yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. Dan kenapa agaknya sahabat-sahabat sekalian, Nabi dikenang ataupun diikut, dijadikan panduan, bahkan dalam siri pengajian sirah kita yang sudah masuk ke siri 26 ini, yang mana malam ini kita sengaja tak mahu teruskan kepada tajuk terakhir, iaitulah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana inilah puncanya. Barangkali kita dah belajar sirah 25 siri. Soalnya, apakah kita sudah kenal siapakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah kenal siapakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Maka atas dasar itulah kita daurahkan tajuk khas ini pada malam ini, siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah membicarakan soal definisi makna Nabi dan makna Rasul. Nabi ini satu orang yang bila Allah sampaikan wahyu padanya menerusi Jibril, maka menjadilah satu orang itu Nabi. Dan kalau wahyu itu yang disampaikan kepadanya, diminta untuk sampaikan pula kepada kaumnya atau kepada umatnya, maka menjadilah Nabi tadi Nabi lagi Rasul. Nabi lagi Rasul.
Dan telah kita sebutkan tadi, mengikut ulama tauhid, lebih kurang 124,000 orang Nabi-Nabi yang pernah Allah utuskan ke atas dunia. Tetapi daripada 124,000 orang itu, menurut satu pandangan, Al-Quran menegaskan bakinya, malam naqsus alaik, kami tidak cerita kepada kamu, wahai manusia. Kami tidak cerita. Bahkan tiada keperluan pun untuk kita tahu siapakah Nabi itu. Cuma adalah kadang-kadang kita terdengar melalui syarahan ataupun daurah para ilmuwan dan ulama, ataupun kita baca kitab-kitab terdahulu yang mensyarahkan tentang Bani Israel dan sebagainya. Terkadang kita dengarlah juga nama-nama Nabi yang asing, tetapi dapat kita dengar dalam kitab-kitab itu. Antaranya Nabi Daniel, Nabi Habakuk, Nabi Yul, Nabi Ezra. Ni antara contoh daripada 124,000 orang itu. Dan kesemua Nabi ini, dia membawa wahyu daripada Allah. Kalau ia diminta sampaikan kepada kaumnya, maka ia menjadi Nabi lagi Rasul. Dan kadang-kadang satu zaman ada dua orang Nabi. Seperti Nabi Musa dan Harun hidup satu zaman. Seperti Nabi Lut dan Nabi Ibrahim pun hidup satu zaman. Mana ada satu keadaan Allah datangkan dua orang Nabi, lebih dari seorang. Sebahagiannya akan membantu sebahagian yang lain. Dan ada juga kadang-kadang satu waktu fatrah yang begitu lama tiada Nabi diutuskan. Sehingga kan ahlul fatrah, orang yang hidup pada zaman tiada Nabi diutuskan pada mereka, tidak sampai pula risalah-risalah terdahulu, millah tauhid terdahulu kepada mereka, maka mereka ini Allah Ta'ala sifatkan dengan rahmat dan belas limpahan kurniaannya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazabkan sesuatu kaum. Satu kaum tidak akan turun azab. Allah tak akan tak balas satu azab. Kerana apa? Sehinggalah kami utuskan Rasul kepada mereka. Jadi bayangkan, Nabi ni satu orang yang terima berita dari Allah. Kalau disuruh pula sampaikan berita itu kepada orang lain, maka menjadilah ia Nabi lagi Rasul. 124,000 orang Nabi mengikut satu pandangan. Sebahagian besarnya kita tidak tahu. Terkadang ada satu zaman Nabi pula yang diutus daripada 124,000 orang itu, dua orang Nabi satu zaman. Seperti Nabinya Ibrahim dan Lut. Sepertinya Nabi Musa dan Harun. Sepertinya Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Allah Yahya. Sepertinya Nabi Daud dan anaknya Sulaiman. Dan ada satu ketika tidak diutuskan utusan kepada manusia ahlul fatrah. Makna mereka ni dengan rahmat, dengan limpahan kurniaan Allah. Allah kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak utuskan sehinggalah kami mengutuskan Rasul, dan kami tidak akan menimpakan azab kepada satu kaum sehingga kami hantar risalah melalui Rasul-Rasul kami. Ini semua sekali dalil ataupun tanda sahabat-sahabat sekalian betapa murahnya Allah, betapa limpah rahmatnya Allah kepada manusia. Tidak dibiarkan manusia seperti orang jahiliyah, tiada panduan. Sehingga kan kata ahlus siyar atau scholars dalam bidang sirah mengatakan orang Arab jahiliyah itu sudah tiada beza dengan binatang. Yang membezakan mereka dengan binatang hanyalah rupa dan bentuk tubuh badan sahaja. Maka atas dasar itulah terutusnya Nabi-Nabi sejak dahulu. 124,000 orang Nabi-Nabi itu mengikut satu pendapat. Tidak lain tidak bukan Allah sedang menzahirkan kerahmatan dan limpahan kurniaan Allah yang begitu besar didatangkannya Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi itu. Dan penutup sekalian Nabi, manusia terbaik, makhluk yang paling mulia, orang yang sangat benar dalam percakapan dan janji,
orang paling fasih bercakap dan juga tepat, orang yang paling pemaaf, orang yang paling lembut, orang yang marah hanya kerana Allah, tak suka pun hanya kerana Allah, diakui oleh lawan sebagai jujur dan juga benar, dan disanjungi serta dikagumi oleh sahabat-sahabatnya. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita daurahkan khas pada malam ini, sebelum malam besok dan lusanya kita buat penutup tentang haji terakhir Nabi, haji wada', sebelum baginda pulang, kemudian berlakunya kehendak Allah kepada Nabi, diangkat Allah ke hadratnya pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, yang begitu besar kedukaannya kepada kita umatnya. Ya. Jadi Nabi adalah satu utusan daripada Allah, diberi berita, yakni wahyu. Kalau wahyu itu diminta sampaikan pula kepada orang lain, maka menjadilah Nabi tadi Nabi lagi Rasul. Dan 124,000 orang Nabi-Nabi. Daripada 124,000 orang itu, sebahagian besarnya kata Al-Quran, malam naqsus alaik, kami tidak cerita kepada kamu. Dalam tak cerita itu pun kita tengok belek kitab-kitab lama, dalam seni perbandingan agama, muqaranatu adyan, kita dapati ada beberapa Nabi di kalangan Bani Israel. Seperti yang kita buat contoh tadi, Nabi Habakuk kah, Yul kah, Ezra kah, Daniel kah, banyak. Tetapi tidak mustahil untuk kita tahu utusan-utusan Allah itu, kerana Allah menyebut malam naqsus alaik, kami tak cerita. Yang menjadi kewajipan untuk kita hayati, selami, renungi yang sebenar-benarnya ialah siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, siapa tokoh di atas dunia yang dikagumi orang, yang diikuti orang, disanjung, dibawa ideologinya, diteruskan ajarannya, bahkan disebut, dipuja namanya, diabadikan pada jalan namanya, atau pada satu tugu peringatankah, atau pada satu fakulti pengajiankah? Siapa? Kita sebut siapa saja atas dunia yang ketokohannya disanjung, ideologinya diteruskan, pengikutnya ramai, pendukungnya pun ta'assub, tidak akan sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak akan sama. Ini adalah kerana manakan sama satu manusia dipilih Allah dan dimaksumkan oleh Allah, terpelihara daripada buat kesilapan, akan sama dengan manusia lain yang terdedah dengan salah dan silap. Michael Hishar, kita baca karyanya, ada 100 tu, 100 orang yang paling berpengaruh atas dunia, dikumpulkan biografi, biodata, manaqibnya, dimasukkan dalamnya karyanya ini, termasuklah tokoh-tokoh terdahulu, termasuk Nabi Musa pun dimasukkan sebagai orang berpengaruh atas dunia. Kemudian Nabi Isa, Jesus Christ Son of Mary, pun dicatatkan juga di dalam buku itu 100 orang paling berpengaruh, sehingga terdirinya agama Nasrani, walaupun agama Kristian itu penganut agama yang terbesar di dunia dua, Kristian dan juganya Islam. Seperti kata Dr. Mark Gabriel dalam bukunya Jesus and Muhammad. Buku ni tuan-tuan, Allah takdirkan saya baca lebih kurang 16 tahun yang sudah. Sewaktu saya bertalaki dengan guru saya di Terengganu, ilmu perbandingan agama ni. Tetapi ni sejarah lama lah. Tidaklah saya tahu banyak, sikit-sikit. Tahu sikit itu je lah. Tu yang nak beritahu tuan-tuan. Dr. Mark Gabriel ini, dia menyatakan dalam bukunya, apa dia? Dua penganut agama terbesar atas dunia. Siapa? Islam dan Kristian. Walhal antara dua agama ini bertemu kepercayaan kepada Isa bin Maryam.
Kalau dapat dibincang baik, siapa Isa? Apa disebut dalam Quran dan dalam kitab kamu? Mengapa perlu mengambil pandangan itu, pandangan orang ini? Kenapa tidak ambil pandangan Isa tentang dirinya sendiri? Tentu, kata Dr. Mak Gabriel, akan membawalah agama itu satu. Bila ada titik kebenaran. Jadi dalam 100 orang paling berpengaruh yang dikumpulkan oleh Michael H. Hart, penulis kita ini, Isa bin Maryam, Musa, Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Karl Marx yang mengasaskan fahaman dan ideologi komunis itu. Termasuklah diletakkan nama Muhammad bin Abdullah, Nabi kita. Dan Nabi mereka, cuma mereka belum beriman saja lagi. Belum lagi, mudah-mudahan mereka beriman. Apa yang mengejutkan ialah apabila pengarangnya meletakkan Nabi SAW Muhammad bin Abdullah adalah tersenarai orang yang paling utama. Kedudukan paling atas, bahawa inilah orang paling berpengaruh sepanjang zaman. Soalnya sahabat-sahabat sekalian, kenapakah penulis yang beragama Kristian ini, dia tak pilihnya Isa bin Maryam? Dia tak letaknya Jesus Christ, Son of Mary, yang dianggap sebagai Tuhan, Son of God and God. Reincarnation tu, menjelmanya Tuhan ke dalam tubuhnya manusia, Isa bin Maryam, yang kemudian mati disalib, crucified for our sin and died for our sin for 3 days and 3 nights itu. Kenapa tidak dipilih sebagai orang paling berpengaruh? Orang paling berpengaruh. Kenapa tidak dicatat begitu? Sebaliknya diletakkan Isa bukan nombor 2 pun, di bawah lagi. Tetapi apa yang mengejutkan, katanya penulis Nasrani ini, karya The 100 ini, dia bukan karya berbentuk akademik, tidak. Dalam kajian penulisan tesis kita kategorikan dia sebagainya popular writing. Sebagai popular writing, satu penulisan yang dikenali ataupun disambut ramai orang. Walaupun nilai-nilai akademik ada disiplin tersendiri. Tetapi karya ini menggemparkan Barat dan juga orang Islam memperakui. Benarlah Nabi SAW, hatta dahulu musuh pun memperakui dia adalah seorang yang benar. Baginda adalah seorang yang jujur. Bahkan ketikanya Kaisar, dia bertanya kepadanya Ja'far. Tanyanya kepada Abu Sufyan, maaf saya. Bagaimanakah laki-laki ini yang mendakwa Nabi? Dah kamu duduk bersama dengannya. Nasab kamu dengan dia pun dekat. Kamu dah tengok keturunannya. Maka apa katanya Abu Sufyan? Beliau seorang yang benar. Tidak pernah mengkhianati janji. Tidak pernah kami dengar perkataan bohong daripadanya. Tengok tuan-tuan. Tengok. Hatta musuh memperakui Nabi SAW adalah satu orang insan pilihan Allah, jujur, amanah dan benar. Maka atas dasar itulah, kalau ada zaman ini orang meletakkan Nabi SAW di tahap paling tinggi walaupun seorang kafir, maka kita Muslim sudah pun tahu perkara ini diakui sejak dahulu. Ya, sehinggalah sampai bila-bila. Baik, itu kaedah meletakkan satu panduan. Perkara yang benar tidak perlu dihujahkan, kerana kebenaran adalah hujah yang paling kuat. Perkara yang batil akan dihujah-hujahkan supaya hujah membantu perkara batil dipandang elok. Nabi seorang yang benar. Kalau tidak dihujahkan sifatnya, ceritanya pun, manusia dapat merasakan bahawa Rasulullah SAW itu adalah sesempurna makhluk. Sebab itu saya katakan, mana satu tokoh atas dunia yang kita tengok, kita nak tiru, ataupun kita nak teruskan
ideologinya, ataupun kita nak ikut apa-apa saja ajarannya. Seperti kita kata Karl Marx. Karl Marx ini dianggap sebagai pengasas fahaman komunis. Dalam sejarah peradaban dunia, dianggap Karl Marx mengasaskan ajaran komunis. Ajaran tak percaya Tuhan ada. Walaupun dalam Al-Quran lebih mendahului lagi daripada sejarah peradaban dunia, komunis ni sudah ada sejak dulu lagi. Bila orang tak percaya Tuhan. Mulhid, ateis. Tetapi dalam sejarah peradaban dunia disebut Karl Marx ini pengasas kepada ajaran yang komunis. Beliaulah yang mengarang karya kitab suci bagi orang komunis itu. Apa namanya? Namanya Das Kapital. Kitab ini nama Das Kapital. Dan pendokongnya masih ada sampai sekarang. Negara yang membawa ajarannya masih lagi didokong oleh negara-negara besar yang berfahaman komunis. Tetapi apa beza Karl Marx dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah sahabat-sahabat fikir tokoh dikenang, disebut orang, didokong ideologi, diteruskan ajarannya? Cuma soalnya, apa bezanya Nabi dengan mereka? Mahatma Gandhi contohnya. Satu tokoh kebanggaan orang India dan kemudian luar dari India kerana apa? Zuhudnya. Dalam bahasa Arab kita begitulah perkataannya. Dia tidak cenderung kepada dunia. Hatta penampilan, pakaiannya pun sederhana, hanya 2 helai. Satu baju, satu kain untuk dijadikan seperti baju. Satu lagi kain untuk dijadikan seperti seluar kah, pakaian di bawah baju kah. Zuhud. Sehingga Kamboja Hamka ada sebut satu kisah berkenaan dengan Mahatma Gandhi. Suatu hari Mahatma Gandhi katanya dilihat oleh orang India, ya, dan oleh orang India masuk ke kereta api gerabak kelas ketiga. Kereta api gerabak kelas ketiga. Kelas ketiga. Maka orang India kagum. Satu pimpinan besar dunia, jajahan takluk tanah India seluruhnya, hanya berada di bawah tapak kakinya pun, dia masih nak naik kereta api kelas ketiga. Maka satu anak muda bertanya, Tuankah Mahatma Gandhi? Dia kata, ya, tentu kamu kenal saya. Dia kata, kami pelik. Kenapa Tuan naik kereta api kelas 3? Bukankah India dan seluruh jajahan takluk ni di bawah tapak kaki Tuan? Maka apa jawab Mahatma Gandhi? Apa jawab Mahatma Gandhi? Sebab tak ada kelas keempat. Sebab tak ada kelas keempat. Tu yang aku naik kelas ketiga. Sebab tak ada kelas keempat. Kalau ada kelas keempat, aku naik kelas keempat. Ditanya orang, kenapa naik kelas keempat? Sebab tak ada kelas kelima. Tuan-tuan, cuba tengok. Cuba tengok. Ini kita panggil peribadi. Ini kita panggil peribadi. Ketokohan, kepribadian, ketinggian akhlak menyebabkan manusia akan terikat dengan satu-satu orang yang kita kagum padanya. Yang kita rasa takjub pada ideologinya. Yang kita terikat, terasa sayang dengan sebab akhlaknya kah? Soalnya Mahatma Gandhi tidak diletak nombor 1 dalam buku ini. Itu yang saya tanya sahabat-sahabat sekalian. 264 orang view ni. Campur share lagi, saya jangkakan ramai. Alhamdulillah video kita dengan kehendak Allah. Masing-masing orang mencintai ilmu. Kadang sampai 10,000 view Cikgu Din. Ada yang 8,000. Begitu juga di FM, Radio Terengganu FM petang tadi. Ya, meningkat. Soal meningkat satu benda tidaklah mustahak bagi saya. Berapa jumlah view tak mustahak. Tetapi soal bagaimana tuan-tuan yang dengar kuliah ini sudah 26 siri. 26 siri. Menyampaikan pula kepada orang lain. Terutama ahli keluarga kita. Terutama ahli keluarga kita sendiri.
Ini yang saya katakan, apa bezanya Mahatma Gandhi dengan Rasulullah? Tidakkah ia dikagumi orang? Betul. Tidakkah sampai sekarang orang catat, buat peringatan apa ajarannya, dibuat tugu, disebarkan gambarnya, ajarannya, sebagainya? Betul. Soalnya, Mahatma Gandhi tidak diletakkan sebagai orang paling berpengaruh di dunia oleh penulis Nasrani ini. Sebaliknya, ia memilih Nabi Muhammad SAW. Di sinilah ada satu benda yang kita perlu tengok. Kita perlu perhati apa sebabnya hatta orang-orang kafir pun memperakui Nabi SAW satu insan yang paling terpilih, sehingga diletakkan dalam 100 orang berpengaruh, Muhammad bin Abdullah, anak yatim dari kota Makkah. Maka kita orang Islam beriman dengan nas Al-Quran. Dengan nas Al-Quran, dengan hadis. Kita ada dalil dan sumber bagi panduan hidup kita ini. Apa disebut nas Al-Quran tentang Nabi? Apa disebut nas hadis pun tentang Nabi sendiri? Tidakkah Allah menyebut, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW terdapatnya akhlak yang tinggi, terpuji. Uswatun hasanah. Uswah ni kata ulama, ialah satu contoh tauladan yang apa saja kamu nak cari contoh, ada pada Rasulullah. Nak jadi sahabat yang baik, ya, Nabi tunjuk bagaimana nak jadi sahabat paling baik. Nak jadi satu ketua keluarga yang baik, ya, Nabi tunjuk satu ketua keluarga yang paling baik. Nak jadinya satu Muslim yang baik, ya, Nabi tunjuk inilah Muslim yang baik. Pemaafnya, amanahnya, benarnya, marah hanya kerana Allahnya, lemah lembut, penyayang, mengambil berat. Maknanya Nabi SAW ni yang membezakan dengan makhluk lain, dengan manusia lain. Setinggi apa mana pun ketokohan mereka disebut dalam sejarah, yang membezakan mereka dengan Nabi SAW ialah akhlak, kepribadian. Akhlak atau kepribadian. Buktinya cuba tengok kesan daripada akhlak Nabi apa berlaku kepada sahabat hatta umat Islam sampai sekarang. Kita dah sebut tadi kalimat Mahatma Gandhi ataupun Bob Marley. Dalam dunia hiburan orang puja sangat dalam irama reggae itu. Ataupun siapa lagi, Vanilla Ice yang memperkenalkan nyanyi yang rap dulu waktu saya sekolah-sekolah menengah dulu. Siapa lagi kekaguman kita kepada tokoh? Apa beza dengan Nabi SAW? Peribadi. Akhlak. Kalau benar ada tokoh-tokoh lain, kita kata akhlaknya tinggi, zuhud, lemah lembut, tetapi kenapa pendokongnya tak nak ikut? Ikut, bukan tak ikut. Tetapi tidak sampai seperti umat Islam mengikut Nabi SAW. Tuan beritahukan pada saya. Sahabat-sahabat yang 267 view ni, secara live ni, sebelum share lagi ramai yang dapat ambil manfaat ni, beritahu pada saya. Ada tak pengikut Mahatma Gandhi ataupun pengkagum kepada Karl Marx, ataupun orang meneruskan ideologinya, tokoh-tokoh yang mereka pilih, Dalai Lama, Gautama Buddha dan sebagainya, yang nak tidur cara Nabi, makan cara Nabi, berjalan nak ikut Nabi, apa saja buat nak ikut. Ada sahabat-sahabat sekalian
Satu orang paling berpengaruh atas dunia sehingga pengikutnya pun nak ikut cara sikat rambutnya, cara ia berjalannya, cara dia tidur letaknya tapak tangan dia di pipi ininya. Kemudian tak ada. Tak ada Abang Mamak Fitana. Ini membezakan Nabi SAW. Tentu ada satu benda yang mengikat jiwa manusia, batin manusia dengan Nabi. Sehingga kan tidur Nabi, kami nak ikut cara Nabi tidur. Di atas lambung kanan ya. Kami nak ikut cara Nabi makan. Iaitulah berhenti sebelum kenyang. Ya kami nak ikut. Ini kepribadian Rasulullah SAW itu tidak terbanding. Kenapa? Sebab Allah yang menyempurnakan akhlaknya. Allah mendidiknya Nabi dan Allah lah memperindahkan akhlaknya. Setinggi mana keintelektualan manusia atas dunia, sebesar mana pengaruhnya di kalangan masyarakat, dia masih lagi mendapat pendidikan sama ada daripada ibunya, atau sekolahnya, atau kampungnya, atau universitinya, atau. Tetapi Nabi dididik Allah secara langsung. Terpelihara daripada keburukan. Dijaga daripada kesilapan, dosa. Sehingga kan jiwa Nabi SAW itu bila kita baca, mengikat jiwa manusia lain kepada Nabi. Tidakkah kita belajar dalam Fatah Makkah? Ada 9 orang yang Nabi kata kalau jumpa dalam peristiwa Fatah Mekah, sekalipun mereka berlindung bawah kelambu Kaabah, bunuhlah dia. Bunuh. Antara mereka siapa? Abdul Uzza, kita dah sebut semalam, ya. Begitu juga Khalid, begitu juga Ikrimah anak Abu Jahal, begitu juga Ibnu Sarh, begitu juga Ibnu Naufal, begitu juga Khubar, dan juga 2 orang penyanyi yang dimilikinya mengejek Nabi dengan nyanyian. Ada 9 orang yang Nabi tak maaf. Walaupun hari Fatah Mekah hari kebaikan, hari kemuliaan bagi Quraisy bagi menerima Islam, hari pembersihannya rumah Allah daripadanya musyrikin, berhala. Tapi ada 9 orang yang Nabi kata sekalipun bertemunya kamu dengan mereka di bawah kelambu Kaabah, bunuh mereka. Khubar. Salah seorang daripada 9 orang ini, Khubar. Ingat kita belajar semalam Cikgu Din. Khubar. Apa kejahatan yang dibuatnya sehingga ia termasuk 9 orang yang wajib dibunuh? Apa kejahatannya? Kejahatannya antaranya menyekap orang-orang Islam, mengganggu orang-orang Islam, dan juga cuba meruntuhkan Islam tu yang baru nak terbina di Mekah. Kejahatannya sejak di Mekah dahulu. Dan kemuncak kejahatannya ia ganggu Zainab. Ya, Zainab puteri Nabi, Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diganggunya anaknya Nabi Zainab. Sehingga kan riwayat kata dibuat satu benda menyebabkan Zainab jadi terperanjat, jatuh atas batu yang besar Zainab. Sedang Zainab sedangnya hamil, mengandung waktu itu. Lalu dengan sebab jatuh atas batu puteri Rasulullah SAW ini, maka menjadilah keguguran, gugur kandungan Zainab. Siapa penyebabnya? Khubar. Salah seorang daripada 9 orang yang Nabi kata bunuh sekalipun jumpa di bawah kelambu Kaabah. Khubar namanya. Tetapi apa boleh buat? Kita dah baca sirah semalam panjang lebar. Bagaimana nasib Khubar? Nabi maafkan. Ya, Nabi maafkan juga sehingga ia menjadi Muslim yang baik. Begitu juga Wahsy ibn Harb. Wahsy ibn Harb yang membunuh bapa saudara Nabi dalam peperangannya Uhud. Wahsy ini dia bukan berdendang kepada Nabi ataupun kepada Hamzah, tidak.
Cuma tuannya Jubair ibn Mut'im menjanjikan kepada Wahsy, kalau kamu nak merdeka, ada cara. Cara apa dia? Kamu bunuh Hamzah dalam peperangan Uhud ni. Dah Wahsy ni antara kelebihan kepandaiannya, dia tombok satu benda, kena. Dia tombok satu benda, tepat. Macam orang main dart tu Cikgu Din. Macam orang main dart tu Lia. Tepat. Saya tuan-tuan taklah pandai. Johan daerah ni main dart ni. Minat. Sukan yang jenis 7-7 tu, minat. Yang jenis ada sasaran tu, minat. Ya, baik. Cikgu Din lebihlah lagi. Bayangkan. Ditawarnya kepada Wahsy ibn Harb, kalau kamu boleh bunuh Wahsy, kamu merdeka. Wahsy, kalau kamu boleh bunuh Hamzah, kamu merdeka. Maka Wahsy dibekalkan tombak. Dalam peperangan Uhud, dia ikut Hamzah dari batu ke batu, kayu ke kayu. Dia kata perkasa sangat. Perkasa sangat, dia kata Hamzah ni berperang. Maka tiba-tiba dia mendapat satu peluang, terdedah dadanya Hamzah, maka ditombok. Bila dia tombok terkena dada Hamzah, maka menyebabkan Hamzah berpaling padanya. Dia kata, Hamzah sempat kata kepada aku, ya adu wallah, wahai musuh Allah. Kemudian datang musuh menebas belakang badannya Hamzah, jatuh. Kemudian ia ditikam. Kemudian ia dicincang. Kemudian riwayat kata dirobek jantungnya. Satu riwayat yang dibahas kedudukannya, dimamah-mamah jantungnya untuk memuaskan hati orang musyrik Makkah. Termasuklah kulit kaki Hamzah, riwayat kata dilapah. Dan dibawa balik ke Mekah, dijemur di bawah terik matahari. Apa tujuan? Supaya kering kulit itu, maka kulit itu dijadikan anting-anting bagi wanita-wanita musyrikin Makkah. Jadi dijadikan anting-anting untuk musyrikin Makkah letak kulit Hamzah dan berbangga padanya untuk mengejek Nabi SAW. Kulit Hamzah ada di telinga aku. Kulit Hamzah aku buat ni, kenangan ni. Kami dah bunuh Hamzah dalam peperangan Uhud. Ibu bapa boleh bayang betapa gelap, betapa zalim hati orang jahiliyah, hati orang musyrikin. Dan akhirnya, sebahagian mereka memeluk Islam pada peristiwa Fatah Makkah. Hindun dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Wahsy yang bunuh pak saudara Nabi ini pun, walaupun sekian lama ia lari ke segenap pelosok dunia, lari ke Syam, lari ke Yaman, tak naknya masuk Islam. Sehingga orang nasihat dia, adalah lebih baik kamu pergi bertemu Muhammad di Madinah. Sebab kalau kamu lari, Islam akan sampai di mana pun pelosoknya. Kita tuan-tuan, pernah kita sangka, ya, ajaran daripadanya Gua Hira yang Nabi terima, kemudian Nabi kembangkan di rumah Al-Arqam, Abil Arqam selama 3 tahun dalam dakwah diam-diam. Sehingga umur Nabi 43 tahun itu. Kemudian dihalau, diseksa orang Islam, yang waktu itu orang Islam hanyalah terdiri di kalangan hamba, abdi dan fakir miskin sahaja. Hamba, abdi dan fakir miskin sahaja. Sehingga kan Suraqah bin Malik Al-Juhshun yang kejar Nabi, nak bunuh Nabi, nak dapat tawaran 100 ekor unta itu. Ketika dialognya Nabi dengan Suraqah bin Malik Al-Juhshun, antara Nabi tanya, kenapa engkau memusuhi Islam, Suraqah? Adakah sebab kamu lihat pengikutnya Islam fakir miskin, hamba abdi, maka kamu nampak lemah Islam itu? Maka Nabi bersumpah. Riwayat ini juga disebut ketika bersama Adi bin Hatim. Kalau umurmu panjang, kamu akan melihat jatuhnya kerajaan-kerajaan besar di tangan Islam. Kalau dalam riwayat Sahihul Bukhari, Adi bin Hatim ni, Nabi kata,
kamu akan membuka khazanah kekayaannya Kisra, Parsi. Dan katanya Adi bin Hatim, aku melihat betul apa yang disebut oleh Muhammad, umurku panjang, aku terlibat sehingga dapat buka khazanah kekayaan Kisra. Yang sebelum itu Nabi kata, kalau umurmu panjang, kamu akan tengok satu wanita daripada Hira, daripada tempat yang jauh, akan naik unta berseorangan pun berani, tak takut apa ancaman untuk bertawaf di Makkah, menunaikan haji dan umrah. Menunjukkan apa? Ketika itu Islam sudah sampai di seluruh pelosok. Di seluruh pelosok. Tu yang Wahsy dinasihatkan orang. Kalau kamu lari pun Islam akan sampai cahayanya. Di mana sahaja tempat matahari melabuhkan cahayanya. Ni kiasan lah. Matahari kita duduk di mana tak kira nampak. Kalau tak nampak betul-betul tepat pun kita dapat rasa ini siang. Mana Islam akan tersebar. Maka Wahsy datang ke Madinah, bertemu Nabi SAW dalam masjid baginda, yang mana bila baginda melihat wajah Wahsy, baginda terus tahu ini Wahsy, baginda berpaling ke muka lain. Berpaling ke lain. Sambil baginda bersabda, "A'anta Wahsy ibn Harb?" Adakah kamu ni Wahsy anak Harb? Maka kata Wahsy, "Na'am ya Rasulullah." Betul, akulah Wahsy ya Rasulullah. Maka Nabi kata, "Sif lana." Sifatkan kepada kami atau cerita pada kami bagaimana kamu membunuhnya Hamzah kami. Bagaimanakah kamu membunuh Hamzah kami? Maka Wahsy kata, aku ni seakan gunung Uhud terhempak kepala aku, beratnya perasaan nak cerita. Tetapi aku cerita pada Rasulullah. Dari satu perkara ke satu perkara. Bagaimana Wahsy, bagaimananya Hamzah berjuang begitu hebat sekali. Sehinggalah sampai ke satu tahap, aku katanya Wahsy mendapat peluang terdedah dada Hamzah, aku tombok dia. Maka bila aku tombok itu terkena dada Hamzah, Hamzah sempat berpaling pada aku sambil melaung, "Ya adu Allah, wahai musuh Allah." Kemudian datang musuh lain menebas belakangnya Hamzah, ia gugur syahid. Dan dicincang. Dan dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya. Satu riwayat kata dimamah-mamah, digigit jantungnya untuk memuaskan hati orang musyrikin. Orang musyrikin dalam peperangan dengan Nabi SAW, kita tak lupa. Pernah mereka mencadangkan supaya kubur bonda Nabi dibongkar dan ditarik jenazah Aminah keluar supaya mengganggu emosi Nabi. Supaya mengganggu emosi Nabi SAW. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian. Bayangkan. Ini pernah mereka cadang. Dalam nak menghadapi peperangannya Uhud dengan Nabi SAW setelah mereka tewas dalam peperangan Badar. Lebih kurang 24 orang pemimpin besar, orang-orangnya kafir Makkah, mati dalam peperangan Badar itu. Dihumbang dalam telaga. Termasuk Abu Jahal, ayah kepada Ikrimah. Ikrimah mana? Ikrimah yang termasuk dalam 9 orang yang Nabi tak maafkan. Nabi suruh bunuh sekalipun berlindung di bawah kelambu Kaabah pada peristiwa Fatah Makkah bulan puasa 9 Hijrah itu. Ya, 9 Hijrah, 8 Hijrah itu. Ini yang kita sebut, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana sifat pemaaf Nabi. Sanggup Nabi maafkan Wahsy. Sedangkan Wahsy ini siapa? Kata sejarawan. Seperti yang dirakamkan oleh Dr. Abdul Rahman Ra'fa Basha dalam karyanya Suwaru min Hayatus Sahabah. Dia kata Wahsy inilah satu orang yang meninggalkan luka yang paling dalam di lubuk sanubari Rasulullah SAW dengan kematiannya Hamzah, dengan kematian Hamzah. Dengan kematian Hamzah. Bayangkan
sahabat-sahabat sekalian, Nabi pemaaf, Khubar yang menyebabkan Zainab puteri Nabi dalam keadaan hamil terjatuh atas batu sehingga gugur kandungan, Nabi maafkan. Wahsy yang membunuhnya Hamzah, Nabi maafkan. Hindun yang dikatakan terlibat dengan mengeringkan kulit kaki Hamzah untuk dijadikan anting-anting, Nabi maafkan kalau kita terima riwayat itu. Maknanya benarlah Nabi ni satu insan terpilih, jiwanya, peribadinya, akhlaknya dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam siri-siri peperangan, sahabat-sahabat sekalian, Nabi akan menasihati tentera-tentera, panglima-panglima dalam perang. Apa yang Nabi nasihat? Jangan mencincang mayat, jangan cincang mayat, jangan bakar mayat, jangan melampau dalam berbunuh-bunuhan, jangan apakan kanak-kanak, jangan apa-apakan wanita, lepaskan orang tua dan uzur, jangan bunuh binatang, bahkan tidak boleh dipatahkan ranting-ranting kayu kalau tiada keperluan. Tuan, cuba bayangkan. Cuba bayangkan. Cuba bayangkan. Kalau beginilah ajaran Nabi hatta ketika bermusuhan, berperang. Jangan cincang mayat, jangan melampaui dalam berbunuhan, jangan bakar mayat, jangan apakan kanak-kanak, jangan bunuh wanita, lepaskan orang tua dan uzur, jangan bunuh binatang, hatta jangan patahkan ranting kayu kalau tiada keperluan. Nampak dah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak dah benar-benar wahyu turun kepada baginda sehingga terbentuk akhlak untuk kita jadikan panduan itu. Ni hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada pemaaf, baginda sabar. Baginda lah yang disebut oleh Al-Quran, walaupun daripada surah Yusuf, baginda adalah Al-Quran bergerak. Apa disebut oleh Allah? Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya sesiapa yang bertakwa dan wa yasbir, sabar, Allah tak akan sia-siakan amalan baiknya. Ya, dan balasan kepada kesabarannya, ketakwaannya. Kita nak buka Makkah, Fatah Makkah yang menjadi kesan masuknya umat Islam, masuknya manusia ke dalam agama Islam berduyung-duyung tak putus-putus. Pastinya Fatah Makkah sehingga semua orang Arab kagum dan mula berlumba masuk Islam, nak duduk di bawah perlindungan Islam. Sebelum itu mereka bersekutu, berahzab sama-sama mereka. Termasuk dengan Rom, seperti kabilah Bani Ghassan, Arab Ghassan. Di bawahnya Rom. Di bawah Rom. Tetapi bagaimana setelah Fatah Makkah, orang Arab tunduk, kabilah berebut nak masuk Islam, membawa kepada manusia masuk Islam tak putus-putus. Sehingga diriwayatkan baginda duduk di setengah tempat, riwayatnya kata mata air. Datangnya orang kata, siapa laki-laki itu? Maka orang lain cerita, tak payah sahabat cerita. Sudah sampai berita tentang Nabi kepada siapa pun. Dialah Nabi, dialah sekian, dialah orang yang tidak memungkiri janji, dialah pemaaf, dialah yang benar, dialah. Bayangkan tuan-tuan, sehingga manusia masuk Islam tanpa putus-putus. Fatrah antara 9 hijrah sebelum masuknya hari haji terakhir. Bagaimana utusan-utusan yang dulunya pernah bertemu Nabi dengan Islam mari pula ke Madinah membawa lebih ramai orang masuk Islam. Padanya 9 hijrah bulan Muharram, kita dah sebut semalam bagaimana 16 wilayah Nabi hantarnya pemungut zakat amil baru. Kenapa? Ya, kenapa? Tidak lain tidak bukan nak menunjukkan Islam sudah tersebar di pelosok dunia.
Sehingga amal dihantar di situ. Dan begitu juga dalam beberapa ketika sebelum Nabi wafat. Sebulan sebelum Nabi wafat. 3 bulan sebelum Nabi wafat pun. Dalam 8 bulan sebelum Nabi wafat pun. Adanya utusan-utusan Islam dihantar ke Yaman. Ada yang dihantarnya ke Syam untuk mengajar Islam. Antaranya Nabi SAW memanggilnya Muaz bin Jabal. Dipanggilnya Muaz bin Jabal untuk hantar Muaz ke Yaman. Muaz menjadi gubernur Islam di Yaman, mengajar Islam di Yaman. Dan Muaz ni tuan-tuan mengikut manaqibnya muda lagi. Kalau dengan Nabi tu umurnya jauh lah, muda sangat. Dan Nabi pernah bersabda kepadanya. Nabi kata apa? Ya Muaz, wahai Muaz, uhibbuka ya Muaz. Saya sayang sangat kau Muaz. Nabi kata. Uhibbuka ya Muaz. Saya sayang kau Muaz. Itu yang jadinya satu dalil panduan bagi kita. Sebut kita sayang kepada orang. Saya sayang kepada awak sahabat saya. Sahabat kita sebut. Nabi sebut uhibbuka ya Muaz. Saya sayang sangat kau Muaz. Maka Muaz ni Nabi kata nak hantar ke Yaman. Gembira Muaz, gembira. Sebab dapat khidmat pada Islam. Maka Nabi uji dia. Apa yang kamu akan berhukum bila ada masalah timbul di sana? Dengan Al-Quran ya Rasulullah. Nabi kata ahsanta, baik. Kalau kamu tidak dapati dalam Al-Quran, dia kata dengan hadis ya Rasulullah. Kalau kamu tak dapat dalam hadis, dengan qiyas. Dan disebut panjang hadis itu. Maka Nabi doakan keberkatan, kebaikan kepadanya Muaz. Dan Muaz rasa gembira nak pergi ke Yaman. Ya, untuk berkhidmat pada Islam. Arahan Nabi SAW. Cuma apabila Nabi sebut begini. Ya Muaz, asa alla talqani ba'da ami hadha wa la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Ya Muaz, asa alla talqani ba'da ami hadha. Boleh jadi, bila kamu pergi ke Yaman ini Muaz, kamu tak akan jumpa dah aku. Selepas tahun ini, kamu tak akan jumpa dah aku. Boleh jadi. Asa alla talqani ba'da ami hadha. Boleh jadi kamu sudah tidak jumpa lagi aku selepas ini, selepas tahun ini. Ba'da ami hadha. Wala'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Nabi kata. Dan boleh jadi bila kamu balik ke Madinah, kamu hanya melalui depan kuburku dan depan masjidku. Depan masjidku dan depan kuburku. Masjid wa qabri. Bilanya Mu'ah dengar begitu. Sedangkan Nabi ni sangat benar perkataannya. Menangis Mu'ah. Fabaka Mu'ah taba'asyan. Menangis Mu'ah. Menangis yang bersangatan. Kerana terasa terpisah dengan Rasulullah SAW. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian. Sebelum kita bicarakan haji perpisahan, haji wada'. Kemudian diikuti jatuh sakit baginda 12 hari bermula hujung bulan Safar itu. Membawa kewafatan baginda SAW padanya tinggi dina hari, hujungnya waktu duha pada hari Isnin 12 Rabiul Awal itu. Dan dicatat oleh Ahlus Siyar apa berlaku kepada Nabi sebulan sebelum kewafatan. Apa berlaku pula dalam pertengahan bulan Safar, Nabi bangun seorang-seorang berjalan senyap-senyap pergi ke perkuburan Baqi', mendoakan ahli Baqi' dan menyebut bahawa aku akan menyusul kamu. Benarnya kata Nabi, Nabi mengisyaratkan tak lama dah Nabi akan bersama dengan Baqi', bersama dengan sahabat di alam barzah, perkampungan orang mukmin. Bahkan disebut 5 hari sebelum Nabi wafat apa berlaku? 3 hari sebelum Nabi wafat, apa berlaku? Sehari sebelum Nabi wafat, apa berlaku? Apa berlaku? Dan malam terakhir Nabi hidup di dunia, diterangkan apa berlaku. Cintanya manusia, umat, ahlus siyar, ulama, ahli ilm,
kepada Nabi sehingga dicatat sedemikian rupa tentang Rasulullah SAW. Sehingga dicatat sedemikian apa berlaku 3 hari sebelum wafat kepada Nabi kami. Apa yang berlaku Ustaz kami nak tahu. Sehari sebelum Nabi wafat, apa berlaku? Malam terakhir Nabi hidup di dunia sebelum wafat besok, apa pula berlaku kami nak tahu. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kita daurahkan tajuk khusus malam ini, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kepribadiannya mengikat jiwa manusia, sehingga sahabat-sahabatnya sanggup mati kerananya, sehingga umatnya mengikut hatta cara tidur, cara makan, cara berjalan, cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita kena banyak mengucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau menjadikan kami Muslim, iaitulah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kami. Engkau menjadikan kami mukmin yang sehinggakan dengan sebab itulah yang dibawa tauhidnya oleh Nabi, imannya oleh Nabi, Islam dan ihsannya oleh Nabi, kami menjadi mukmin Muslim. Ini dikatakan tidak adalah nikmat paling besar melainkan menjadi orang Islam dan juga mukmin. Sahabat-sahabat sekalian, kenanglah, selamilah, belajarlah, bacalah ya tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat kenal sesungguh-sungguhnya Nabi kita. Nabi kita yang pada malam Isra' Mi'raj bila sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa Nabi Musa kata? Menangis Nabi Musa. Ahli tafsir kata menangis Nabi Musa. Katanya Nabi Musa, seorang laki-laki selepas aku masih muda dilantik menjadi Nabi, dipilih jadi Nabi. Dan begitu tinggi kedudukannya. Dan aku kalau boleh jadi umatnya pun. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Kalau aku boleh jadi umatnya pun. Ini perkataan Nabi Musa. Soalnya, apakah kita berasa syukur? Kita rasa benar-benar istimewa, tinggi, ketinggian Islam, keizahan Islam kepada kita? Atau kita masih malu orang panggil orang Islam? Malu nak pakai kopiah? Malu nak bercakap agama? Malu nak tegur orang, agama tak bagi, Nabi larang. Adakah begitu? La haula lana wala quwata illa bik. Sebab itu dengan belajar sirah, kita akan melihat bagaimana izzahnya Islam. Kita lihat bagaimana bertuahnya kita menjadi pendokong kepada batu-bata terbinanya binaan Islam, walaupun sikit. Seakan-akan ketika peperangan Tabuk, bila Ahlus Siyar mengatakan, Nabi kata dermalah orang nak pergi perang ke Tabuk, 30,000 tentera. Tu pun tak siap kelengkapan semua, 30,000 terlalu banyak. Sehingga setiap tentera dibekalkan 3 biji tamar sahaja sebagai makan. Itu pun mereka tak tahu berperang habis bila. Mungkin lama, mungkin sebulan. 3 biji tamar Baitul Mal negara beri bekalan pada setiap tentera. Kerana peperangan Tabuk kita 30,000 menentang 100,000-nya tentera Rom dan sekutu mereka, Bani Balkin dan lainnya, termasuk Bani Lukham. Kita tak tahu bila balik. Menyebabkan 3 biji tamar dibekalkan. Itu pun mereka tak makan. Mereka hisap je. Hisap, ambil mani untuk tenaga. Sekarang hisap pula. 1 ekor unta 18 orang tentera bergilir-gilir naik. Punya susah miskin. Sebab itu peperangan Tabuk dikenang dalam sejarah peperangan susah, peperangan miskin.
Bila Nabi suruh derma, Osman mari derma 900 ekor unta dan 100 ekor kuda tempur. Duit berapa ribu dinar tak kira dah Osman melambakkan hartanya. Lambak harta. Talhah, Safwan, Abdul Rahman bin Auf, Abbas, pak saudara Nabi. Umar bersedekah sebahagian hartanya. Abu Bakar sedekah semua hartanya. Sehingga Nabi tanya, apa yang tinggal? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Hatta orang miskin, fakir miskin mari derma walau sebelah biji tamar. Sebelah kurma. Kenapa? Kerana mereka mengharapkan Allah redha. Nabi redha kepada mereka. Inilah saudara-saudari sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita nak kenal Nabi melalui pembacaan sirah dan melihat apa yang tersirat di sebalik riwayat-riwayat tersurat kita baca itu. Pada dididik Allah Nabi, akhlak baginda, kesempurnaan sehingga mengikat batin manusia dengannya. Inilah yang perlu kita timbulkan dalam pengajian sirah. Supaya kita merasa mulia dengan Islam, merasa izzah sebagai umat Nabi SAW dan menghidupkan sunnahnya. Sebab itu malam ini kita daurahkan tajuk ini terlebih dahulu. Supaya sebelum kita bicarakan saat berpisahnya Rasulullah dengan kita, barulah kita dapat rasa inilah insannya yang apabila wafat, sahabat seakan-akan tak tahu apa berlaku. Uthman bin Affan diberi salam, tak jawab. Bukan tak nak jawab, tak dengar, kebingungan. Umar Al-Khattab bila yakin Nabi mati, wafat, dibaca wahyunya olehnya Abu Bakar daripada Al-Quran, maka rebah pensan. Bayang tuan kalau ada orang sampai rebah pensan, kebingungan. Ini menunjukkan kesannya akhlak Nabi kepada jiwa batin manusia itu. Batin manusia itu. Atas dasar itu sahabat-sahabat sekalian, ulanglah baca sirah. Tengok balik nota yang kita tulis 24 siri, 25 siri. Malam ini siri ke-26. Cuba hayati betul-betul apa yang sudah ditulis. Kenang balik riwayat yang telah kita baca hampir seminggu lebih dah ni, untuk melahirkan kasih, mahabbah, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sebab itulah sahabat-sahabat, bila sahaja wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka seakan-akan kebingungan. Ummu Aiman menangis sungguh-sungguh. Satu hamba abdi miliknya bonda Nabi Aminah. Kemudian apabila wafat Aminah, diwariskan pada Nabi, Nabi merdekakan dengan mengahwinkannya Ummu Aiman dengan anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Dapat cucu angkat Nabi, Usamah bin Zaid itu. Inilah sahabat-sahabat sekalian, perlu kita hayati, baca dengan baik, renung betul-betul dan fikir diri sendiri apa yang telah kita buat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah kita sumbangkan kepada agama Islam kita berbanding riwayat yang kita baca dah berapa malam, sahabat-sahabat Nabi berkorban. Sehingga kan orang fakir miskin menangis kerana tak dapat kelengkapan perang. Kami tak ada harta, sediakan kuda, kami nak pergi sebab kami ada nyawa walaupun tak ada harta. Kami nak berjihad. Bila Nabi jawab, qul la ajidu ma ahmilukum alaihi, tawallau tafidhu minad dam'i hazanan. Bila Nabi kata la ajidu ma ahmilukum alaihi, aku tak boleh sedia kepada kamu nak pergi perang dengan Tabuk ni, tentera Rom itu. Kita 30,000, harta tak banyak dalam berperang. Tempat jauh 787 kilo dari Madinah nak pergi Tabuk. Lalu menangis kerana tak boleh pergi perang. Fakir-fakir miskin yang dhaif, bila sebut nak infak, mari walaupun sebelah biji tamar. Sebelah biji tamar.
Sebab itu kita katakan, siapa mereka ni sahabat? Bagaimana hati dan iman mereka itu sahabat itu? Dan bagaimana pula kita? Kita sendiri bila baca sirah, jadi letak fikirlah kita kat mana? Kita kat mana? Dengan sebab itu kita akan dapat kenang betapa mulianya, tingginya, agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda mendidik sahabatnya sehingga sahabat-sahabatnya kita dapat rasa kemuliaan, ketinggian mereka dengan Islam. Lalu dapatlah kita banding dengan diri kita. Apa yang telah kita buat untuk agama kita? Sejauh mana kita sanggup korban bila dengar berkait agama kita? Sedangkan dunia ini yang kita bina akan kita tinggalkan, sahabat-sahabat sekalian. Kita akan tinggal. Kata Maulana Zainal Abidin, ni mufti besar Pakistan yang lampau. Ketika tausiahnya saya berada awal di kakinya. Kerana orang duduk terlalu rapat, saya mari awal duduk di kakinya. Saya ingat apa beliau sebut dalam tausiahnya. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi dunia adalah tempat untuk kita pergi darinya. Tempat untuk kita pergi darinya. Dunia akan ditinggalkan. Berusahalah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik umat, menghidupkan sunnahnya, berbangga dengan Islam dan iman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita menjadi umatnya Nabi yang terbaik dan juga mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam hendaknya. Tamatlah sahabat-sahabat sekalian daurah khusus berkenaan siapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita cuba nukilkan beberapa riwayat yang sudah kita belajar. 26 siri dah malam ni sirah Nabi. Tanpa jemu kita belajar setiap malam. Kita dah buat catatan, kita dapat tambahan ilmu baru, kita berazam nak beramal dan juga nak buat apa yang kita tahu, dan kita nak sebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan Allah rahmatkan kita. Dan tidak akan berlaku selamat dan rahmat dari Allah melainkan kita telah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan, uswah kepada kita umatnya ini. Jangan lupa malam besok insya-Allah kita akan sambung pengajian sirah, iaitu haji perpisahan. Bagaimana Nabi, setengah riwayat kata 1,100,000, 124,000 orang. 124,000 orang sahabat datang dari seluruh pelosok dan kabilah menunaikan haji terakhir, haji perpisahan, yang bakal menjadi kenang-kenangan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Hijrah yang bersejarah itu. Sebelum 2 bulan selepas itu, wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, diangkat ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan selamat berkat hendaknya kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.